Innal Islama bada'a ghariban wa sayaudu ghariban fatuba lil ghuraba. Qalu ya Rasulullah wa mal ghuraba? Qala alladzina yuslihuna inda fasadin nas. Sesungguhnya bermula datangnya Islam dianggap asing dan akan datang kembali asing. Namun berbahagialah orang-orang yang asing itu. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan asing itu?" Lalu Rasulullah menjawab, orang yang melakukan kebaikan-kebaikan di saat orang-orang melakukan kerusakan. Hadis riwayat Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in, wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, kaum muslimin dan muslimat yang dihormati dan dikasihi sekalian, baik adapun pada malam ini insyaallah kita menyambung kuliah maghrib dengan pengajian kitab Riyadhus Shalihin, yaitu ke surat 71 hadis yang ke-52 dalam kitab saya, yaitu dalam bab tahrimuz zulm, bab pengharaman akan kezaliman, yang merupakan hadis yang terakhir dalam bab ini. Baik, hadis yang ke-52 ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala an Khawlah binti Samir al-Ansari, an Khawlah binti Samir al-Ansariyah wa ya imra'atun Hamzah radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna rijalan yatahawwaduna fi malillahi bighairi haqq falahumun nar yaumal qiyamah. Rawahu Bukhari. Maksudnya daripada Khawlah bin Samir al-Ansariyah, yaitu perempuan ataupun istri Hamzah radhiyallahu anhuma, katanya, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ada beberapa orang lelaki yang belanjakan harta orang Islam bukan dengan kebenaran, maka bagi mereka api neraka di hari kiamat kelak. Baik, hadis riwayat Imam Bukhari dan Al-Imam Nawawi mengambil hadis ini meletakkan dalam kitab Riyadhus Shalihin dalam bab tahrimuz zulm, iaitu bab pengharaman akan kezaliman. Okey. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna rijalan yatahawwaduna fi malillahi bighairi haqq. Sungguhnya ada beberapa orang lelaki yang belanjakan harta orang Islam bukan dengan kebenaran. Baik, ini membabitkan tentang masalah amanah kaum muslimin dan muslimat. Yang belanjakan harta Allah Ta'ala ni dengan tanpa kebenaran, seperti mana zakat. Seorang yang digelarkan sebagai amir, kaum muslimin dan muslimat kalian, diberikan zakat kepadanya, maka dia hendaklah melaksanakan amanah zakat itu dengan sebenar-benarnya.
jangan diambil salah satu daripadanya. Baik, pernah satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaum muslimin sekalian menghantar seorang lelaki untuk mengambil harta zakat di sebuah daerah. Lalu orang itu berikan zakat mereka kepada lelaki yang dilantik oleh Nabi SAW untuk mengutik zakat tersebut. Lalu orang daerah itu memberikan hadiah kepada lelaki tersebut. Lalu akhirnya bila sampai pungutan harta zakat itu dibawa kepada Nabi SAW, lelaki dia butuh mengambil zakat. Ya Rasulullah, ini harta zakat daerah sekian yang engkau perintahkan aku mengambilnya. Ini adalah pemberian mereka kepada aku. Lalu kaum muslimin dan muslimat, Rasulullah turun naik atas mimbar. Naik atas mimbar. Apa kata Nabi SAW? Ada seseorang yang pergi memungut zakat, harta, lalu diberikan orang daerah kepadanya. Kalau dia duduk saja, adakah dia dapat? Di sini satu dalil kaum muslimin dan muslimat kalian, orang dilantik diberikan mutik zakat, kalau orang beri hadiah jangan ambil. Tidak dibenarkan dalam Islam dalam bab itu. Takut kaum muslimin dan muslimat kalian, dia ada satu perkara. Satu perkara apa? Kalau diberikan hadiah, besok akan datang satu masa, satu ketika kaum muslimin dan muslimat kalian, orang akan memberikan atau mempakat atau daerah mempakat kepada amil yang mengutik zakat itu kaum muslimin dengan berbagai-bagai cara yang tidak amanah. Itu Nabi melarang orang yang mengambil zakat mengambil harta pemberian orang. Takut mengambil harta Allah Ta'ala. Baik. Yang keduanya pula kaum muslimin dan muslimat kalian, itu sebagai amil, orang yang diberikan amanah untuk menjaga anak yatim. Kaum muslimin dan muslimat kalian, maka diberikan amanah pada dia, jangan ambil harta Allah Subhanahu wa Ta'ala, iaitu maka harta anak yatim. Ataupun kaum muslimin dan muslimat kalian, orang yang diberikan amanah dengan satu perkara, tak kisahlah perkara itu merupakan jawatan yang dipegangnya, maka kaum muslimin dan muslimat kalian jangan ambil peluang dalam masa itu dengan ada jawatan itu mengambil harta bukan haknya. Maka itu sebabnya maka Nabi SAW memberi ulasan seluruhnya, kalau ambil harta semantu pada naru yaumal qiyamah, bagi mereka adalah neraka di hari kelak, itu mudah. Siapa-siapa juga muslimin dan muslimat. Cuba tanya sikitlah. Kalau adik ni, kalau kita buka luas sikit kaum muslimin, tak kisah pada siapa. Baik duit nak beri 500 ke orang tu, duit siapa dia ambil? Itu dia jawab dulu kaum muslimin. Dia mengatakan kepada siapa yang beri, siapa yang layak, siapa menentukan orang layak ataupun tidak. Kaum muslimin dan muslimat, cuba tanya. Baik, kenapa tak mau jawab? Oh iyalah, betul-betul. Duit mana dia ambil? Baik. Itu kita jawab lepaslah. Baik. Okey ya, itu permasalahan. Susah kaum muslimin dan muslimat kalian dalam perkara demikian. Okey ya, itu hadis sambungan dalam bab yang lepas kaum muslimin dan muslimat. Al-Imam Nawawi mengambil hadis itu meletakkan dalam bab tahrim uzur. Okey. Habis. Bahawa siapa nak bebas di era kelak, kaum muslimin selesaikan harta yang berkait dengan orang. Selesaikan. Terlalu banyaklah kaum muslimin dan muslimat kan dalam bab nanti dia. Khususnya dalam bab harta pusaka contoh. Harta pusaka. Kadang-kadang seorang itu kaum muslimin dan muslimat kan ayah dia meninggal dunia, tapi dia anak-anaknya masih kecil. Yang tukar telan duit siapa dia? Bapa saudaranya kadang-kadang. Betul. Itu yang berlaku. Mana nak cerita lah bab ni. Tak apa, buat dekat mana-mana. Okey. Itu sebabnya kaum muslimin berkait dengan manusia, selesaikan di atas dunia. Jangan tunggu dia tak kelak, jangan tunggu mati. Habisnya
Okey. Itu satu hadis saja yang belum kita habis pada bulan lepas. Kita ambil tajuk yang baru, iaitu bab ta'zimi hurmatil muslimin wa bayani huquqihim wa syafaqati alaihim wa rahmatihim. Bab memelihara kehormatan kaum muslimin dan huraikan tentang hak mereka serta berkasih sayang dan belas kasihan kepada mereka. Tapi hadis ini kaum muslimin ada yang saya nak ambil, ada yang saya tinggal kerana ada kaum muslimin berulang-ulang. Baik. Ada yang dalam bab ini iaitu hadis yang ke-54. Hadis 53 saya tinggal kerana itu sudah berulang. Baik. Anhu an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man marra fi syai'in min masajidina aw aswaqina wa mahu nablun falyumsik aw yaqbid ala nisaliha bikaffihi ay yusiba ahadan minal muslimina minha. Hadis ini pun kita biasa jumpa juga, tapi kita baca daripada Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang lalu di hadapan kuasai masjid ataupun pasar kami dengan membawa panah, maka naklah memegang atau menutup mata panah itu dengan tangannya, kerana dia takut terkena salah seorang orang Islam dengan panah itu. Cantiklah dalam bab memelihara kehormatan orang Islam. Baik. Di sini kaum muslimin ada tambahan sedikit di kalangan alim ulama dalam permasalahan hukum yang terdapat dalam hadis. Yang pertama, kamu siapa yang berjalan, dia ada parang ke, dia ada panah ke, kata Nabi, kalau sekiranya tidak tertutup, tolong pegang mata anak panah tu. Jangan berjalan duk lelang gitu, macam pahlawan Melayu kata orang. Baik. Kalau tak ada tutup, dia kena tutup. Okey? Itu pertama. Yang keduanya pula, kaum muslimin dan muslimah kalian diharamkan di dalam Islam. Diharamkan dalam Islam dalam hadis yang lain, iaitu mengacu-ngacu. Tahu mengacu? Dengan kaum muslimin, dengan gurauan, dengan menggunakan senjata yang tajam, walaupun nama gurauan, hukumnya adalah haram. Kan selalu kita buatkan, aku cocok mata pedang kan? Dengan pisau dekat kan? Betul-betul. Kamu ataupun kadang-kadang kaum muslimin dan muslimah kalian bukan dia nak bunuh sungguh, dia cuma gurau-gurau dia nak acak-acak gitu je. Itu haram dalam Islam. Dilaknat oleh Allah Ta'ala orang macam tu. Oh gitu. Nanti kita menaik lah. Baik, kaum muslimin dan muslimah kalian, di sini dalam Islam ni kaum muslimin dan muslimah kalian, apakah tentang masalah bersilat? Hukumnya sama. Hukum sama. Itu sebab Islam menggariskan tentang ganti pada senjata ni dengan tongkat. Kalau kita lihat pembahasan dalam mazhab Imam Abu Hanifah, yang bahas dalam masalah ni mazhab Imam Abu Hanifah, kaum muslimin dan muslimah kalian, imam berbentingnya main senjata. Tetapi kata Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, yang saya baca bagi pendapat dia, ganti daripada itu takut berlawanan dengan hadis yang mengacu-ngacu itu diharam, gantilah dengan tongkat. Itu kata pendapat Imam Abu Hanifah. Itu jalan yang selamat daripada itu. Baik. Okey ya. Masa tidak boleh jadikan gurauan benda macam tu. Itu sebabnya kalau nak tengok orang tu ada akhlak tidak akhlak. Kalau kita minta pisau dengan dia berhubung amal dulu. Kalau dia ulu pada dia, mata ke kita, itu kurang akhlak. Yang terbaik mata kita pegang, ulu ke dia. Ada macam Islam dah ajar benda semacam itu. Okey. Jadi keseluruhannya kaum muslimin dan muslimah kalian bukan itu saja. Bukan itu saja.
Cuma hadis ini kaum muslimin dan muslimat kalian sudah menjadi kebiasaan warak di kaum muslimin dan muslimat. Kalau pergi ke pasar, kalau pergi ke mana kaum muslimin, memang pisau dia bawa kaum muslimin dan muslimat kalian. Habis tinggi dia bawa, dia panggil apa, kerah, pisau lekok, kami. Itu saja yang warak di kaum muslimin dan muslimat kalian. Itu dia. Jadi Nabi kita, tapi orang Melayu kita ni tak adalah nak bawa pisau yang begitu kan. Tapi itu pahaman khusus, pahaman keseluruhan kaum muslimin dan muslimat yang nak dimasukkan hal ini. Jangan membuat satu perkara yang membahayakan orang Islam yang lain. Tidak masalah. Senang faham. Atau lebih senang, jangan membuat satu perkara yang menyakiti atau orang Islam yang lain. Banyak benda lah kalau kita kata kaum muslimin dan muslimat kalian. Okey, pergi ke surau. Orang datang dulu lah. Kemudian lah. Tapi kaum muslimin, orang datang dulu ni, dia letak selipar dia elok-elok dah. Orang kemudian dia kuih selipar orang, dia letak itu. Ini ajar kurang kaum muslimin. Bukan kurang ajar kurang. Betul. Itu termasuk dalam dan hadis dalam bab tu kaum muslimin dan muslimat. Banyak benda. Dalam satu hadis yang lain, kata Nabi SAW, tidak adalah kejahatan yang manusia buat membuangkan nukhalah. Nukhalah apa dia? Kehok dalam masjid. Itu masih bercantum hadis itu kaum, bukan sekadar mata pedang. Mata pedang itu khusus yang berlaku di kalangan Arab yang dulu. Tapi mana-mana penyakit itu, penyakit-penyakit itu Islam termasuk di masjid. Kata Nabi, tak ada orang pada jahat sekali membuangkan kehok dalam masjid. Sebab di zaman Rasulullah SAW dulu dia tak ada kapek ni. Kapek tak ada, semayang di atas pasir saja. Kadang-kadang di kalangan Arab dia buang kehok di situ. Lebam tu. Bila buang kehok di situ, tiba-tiba ada orang Islam yang sujud atas kehok dia. Kan jadi satu benda. Kan kaum muslim, cukup kamu. Itu saja. Ada juga tabiat orang Melayu macam tu kaum muslimin. Bukan juga kehok. Betul. Kadang-kadang dia demam sesama. Lepas demam semua, kaum muslimin tutup. Lepas tu dia gesek pun dekat kampung itu. Allah Akbar. Betul. Kita pun sujud. Wah, dia basah macam ni. Betul. Itu termasuk dalam bab tu lah. Itu sebab Rasulullah pun ada dalam zamannya juga. Maka Nabi SAW dia dalam semua. Rasulullah ambil cekai dia. Kalau tak ada mindil, tak ada satu tangan yang kecil, Rasulullah jangan yang kesak, dia terkapit, jangan kaum muslim. Itu dia antara bab yang betul kata Imam Al-Nawawi masukkan bab tahrim, bab memelihara kehormatan orang Islam. Baik. Apa ya? Ada ini saya ringkaskan kerana dia bertemu kaum muslimin dan muslimat. Okey, ada seterusnya. Baca banyak sikit. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qabala Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma wa indahu Aqra bin Habis. Baik. Ada pun biasa dijumpa. Faqalu Aqra innali asharatun minal waladi ma qabaltu minhum ahada. Fanadara ilahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ma la dirham la yurham. Baik. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mencium Hasan bin Ali, iaitu cucunya radhiyallahu anhuma. Dan di sisi baginda ada Aqra bin Habis, seorang sahabat. Lalu Aqra berkata, aku ada 10 orang anak, tidak pernah aku mencium mereka. Cium mak dia, anak tak. Betul. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memandang kepada beliau lalu bersabda, siapa yang tidak mengasihi, dia tidak akan dikasihi. Kan benda itu nampak ringan di kaum muslimin dan muslimat kalian. Okey. Aqra bin Habis dia nampak Nabi cium Hasan dan Husain, Hasan bin Ali. Lepas dia nampak, dia kata, ya Rasulullah, aku ni ada 10 anak dah. Aku tak pernah cium anak aku macam tu. Pelik tak boleh, pelik kaum muslim. Lalu Nabi SAW kata,
Man lam yarham la yurham. Barang siapa yang tidak mengasihi, dia tidak akan dikasihi. Ada itu ada dulu. Kaum muslimin, kalau kita nak dikasihi oleh orang, kita kena kasih kepada orang. Baik, kalau kita nak ditolong oleh orang, kita kena tolong orang. Ataupun dalam satu hadis yang lain, kaum muslimin dan muslimat, ada disebut man nafasa, barang siapa yang melepaskan satu kesusahan seorang muslim, maka Allah Ta'ala akan lepaskan kesusahannya di dunia dan juga di akhirat kelak. Baik. Tapi dalam hadis ini kaum muslimin dan muslimat, kalau tidak kita mengasihi seorang, maka kita tidak akan dikasih. Kalau kita menzalimi seorang, orang akan zalim kita. Kalau kita hanya tipu orang akan tipu kita. Itu mudah nak faham dalam konteks hadis ini. Baik. Semua hadis ini berbentuk anjuran. Baik. Yang kedua dalam hadis ini kaum muslimin, kenapa kata malam yarham la yurham? Barang siapa yang tidak mengasihi, tidak dikasihi. Dia begini. Hadis ini kaum muslimin dan muslimat kalian yang berbentuk umum ada makna tersendiri. Nak petik bahawa benda kasih sayang, benda benci ini kaum muslimin dan muslimat kalian kadang-kadang bukan daripada hati seorang. Benda itulah daripada Allah Ta'ala belaka. Sebagaimana satu hadis dari Imam Tirmizi. Imam Tirmizi berkenaan dengan kasih sayang, berkenaan dengan benci. Kita kenal kenapa orang ada benci sangat kat aku ni. Nanti dulu dia ada bab tertentu. Dalam satu hadis Rasulullah SAW riwayat Imam Tirmizi, apa dia benci seorang, kasih seorang itu dia berpandu pada Allah Ta'ala belaka. Baik. Sebab dia kata begini dalam Sunnah At-Tirmizi, apabila Allah Ta'ala mengasihi seseorang, Allah Ta'ala beritahu kepada penduduk langit, iaitu Jibril alaihissalam. Seringkas sekalinya, bila Allah Ta'ala kasih kepada seseorang, Allah Ta'ala beritahu Jibril, iaitu penghulu penduduk langit. Dengan katanya, itu Allah Ta'ala kata, wahai Jibril, aku kasih kepada orang ini. Dia beritahulah kepada penduduk langit supaya kasih kepada orang ini. Penduduk langit pun kaum muslim kasih kepada orang tersebut. Baik. Dan akhirnya Allah Ta'ala mencampakkan kasih sayang itu kepada makhluk yang ada di bumi, sama ada binatang ataupun manusia. Maka penduduk bumi, di kalangan binatang dan manusia kasih kepada orang tersebut. Dan apabila Allah Ta'ala benci pada seseorang, Allah Ta'ala beritahu Jibril juga, wahai Jibril, aku benci pada orang ini. Maka beritahulah pada penduduk langit supaya penduduk langit benci pada orang tersebut. Lalu penduduk langit pun benci kepadanya. Dan Allah Ta'ala campakkan sifat kebencian itu ke lubuk hati orang makhluk yang ada di bumi. Maka penduduk di bumi pun benci kepadanya. Itu sebabnya kaum muslimin, punca-punca ni semua daripada kaum muslimin kasih sayang kepada Allah Ta'ala. Jangan kita kata bila orang pakak benci kaum muslimin dan muslimat kalian, duk salah orang. Tidak. Kadang-kadang orang tetap pakai dengan kita, tapi tengok seseorang tu benci sebab apa. Kadang-kadang dia katakan dalam hadis tadi, kaum muslimin dan muslimat kalian, Allah Ta'ala dah campak dan lubuk hati. Sebab contoh, sebelum ambil hadis kedua, kita buat contoh. Dalam satu hadis lain yang riwayat Imam Bukhari radhiyallahu ta'ala, dalam satu hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim rahimallahu ta'ala, apa kata Nabi? Barang siapa yang mencari keredaan Allah Ta'ala sedangkan orang benci, dia cari keredaan Allah Ta'ala. Masa dia cari keredaan Allah Ta'ala tu, orang pakak benci belaka. Tapi Allah Ta'ala sayang dekat dia, orang pakak benci, sedangkan dia cari keredaan Allah Ta'ala. Nanti cerita kemudian. Baik, kita ambil adik dulu. Maka kaum muslimin dan muslimat kalian, saya ulang-ulang ni, barang siapa yang mencari keredaan Allah Ta'ala sedangkan orang pakak benci, Allah Ta'ala tetap sayang dekat dia. Orang yang benci itu akan bertambah sayang dekat dia. Itu masalah. Baik. Dan barang siapa yang mencari keredaan
manusia, sedangkan Allah Ta'ala benci. Allah Ta'ala tetap benci, dan manusia yang sayang tu lama-lama akan benci. Boleh tak itu? Okay, kita ambil misalan, kita ambil contoh boleh. Barang siapa yang mencari keredaan Allah Ta'ala sedangkan manusia benci, Allah Ta'ala tetap sayang. Manusia yang benci itu lama-lama besok dia akan sayang pada orang yang benci. Okey, kita ambillah contoh kaum muslim muslimat, nampak jelas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencari keredaan Allah Ta'ala sedangkan ramai tak orang benci Nabi. Ramai. Yang paling benci siapa dia? Yang paling benci Umar bin Khattab benci pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amr bin As benci sangat pada Nabi, sampai peringkat mereka sanggup pada Nabi. Tapi Nabi mencari keredaan Allah Ta'ala walaupun manusia benci. Tapi kerana sebab cari keredaan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala sayang, yang Umarnya dulu benci jadi mana? Umar dulu benci jadi sayang. Hingga kan Umar kaum muslim tidak boleh menerima kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai Umar mengatakan, bahawa siapa kata Nabi wafat, aku bunuh dia. Tanpa sayang tak terima. Orang tu boleh terima belakang tapi Umar kamu seolah dia tak ada terima. Sebab terlampau sayang. Siapa dia kata, kalau siapa kata dia wafat, aku bunuh dia. Ketika itu semua senyap, bila kau tak kata benda. Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, apa yang Abu Bakar kata? Nah, Abu Bakar pun bacalah ayat Quran. Wa ma kana Muhammadin wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qabli rusul. Dan tidak adalah Muhammad itu seperti manalah rasul-rasul yang telah lalu, yang menghadapi juga kematian. Baru Umar boleh terima. Okey, itu satu. Kita ambil contoh Nabi dulu. Dan ada satu hadis yang lain pula, kaum muslim dan muslimat tersambung, barang siapa mencari keredaan manusia, apa yang buat manusia, dia cari keredaan manusia sedangkan Allah Ta'ala benci. Percayalah kaum muslim dan muslimat, Allah Ta'ala tetap benci. Manusia yang dia sayang mencari keredaan manusia ni pun akan benci. Macam Firaun, dia cari keredaan manusia, Allah Ta'ala benci. Akhirnya apa dia? Allah Ta'ala pun benci. Manusia sayang dia pun benci. Dia tak ada berkait dengan Firaun pun benci. Sebab Firaun semua kata jahat, tidak? Ada Firaun kata baik? Tak ada. Itu satu. Begitulah semua keadaan hidup kita ni kaum muslimin dan muslimat kalian. Apa-apa hiduplah, kita buat satu benda berpunca atas keridaan Allah Ta'ala, bukan nanti manusia kata. Percaya saudara. Nanti selalu orang akan kata apa manusia kata. Kecuali kalau masalah itu adalah masalah yang berkait dengan bertolak ansur, itu tidak mengapa kamu boleh. Yang ada landasan syarak yang boleh, yang syarak mengizinkan. Tapi kalau sesuatu masalah kaum muslimin dan muslimat kalian, benda itu benci, tapi kita terpaksa mencari keredaan manusia. Percayalah kaum muslimin dan muslimat kalian, Tuhan tetap benci, makhluk lain benci. Manusia terpaksa ada keredaan itu, lama-lama dia akan benci. Percayalah. Ada ya? Okey. Jangan sebarang tuduh dalam bab ini kaum muslimin dan muslimat kalian. Doa seorang cuma benci. Walaupun doa seorang, tapi bila Allah Ta'ala kata aku sayang pada seorang tu, asuk ke mana orang tetap sayang. Baik. Habis. Seterusnya. Ambil ayat tak mau. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qadiman nasu minal a'rabi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala atuqabbiluna sibyanikum, sama hadis ni. Faqalu na'am, qalu lakinna wallahi ma tuqabbil. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam au amliku an kana Allah naza'a fi qulubikum ar-rahmah.
Dari Aisyah radhiyallahu anha katanya, berapa orang Arab Badui datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, adakah kamu biasa mencium anak-anak kamu? Jawab Nabi, ya. Mereka berkata, ya, kata Nabi. Mereka berkata lagi, demi Allah kami tidak biasa mencium anak-anak. Maka Rasulullah SAW bersabda, apakah dayaku kalau Allah telah membuangkan perasaan belas kasihan dari hati-hati kamu, kata Nabi SAW. Okey, benda tu nak tanyanya. Orang Arab bertanya, orang Arab Badui bertanya, adakah kamu cium anak kamu? Namun kata Nabi kita, ya. Kata mereka, kami tidak, ya Rasulullah. Rasulullah kata, apakah daya dan Tuhan dah tarik daripada hati kamu sifat kasih sayang macam tu? Apakah daya? Itu sebabnya kaum muslimin dan muslimat lima tempat dalam hadis ni, iaitu man lam yarham la yurham. Barang siapa yang tidak mengasihi, Tuhan tidak kasih akan. Ya. Hadis itu dia berulang. Saya ringkas dia pada malam. Dan hadis seterusnya, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Banyak hadis yang berulang ya, tapi saya baca jugalah kaum muslim dan muslimat. Dia berulang dalam bab tahrimul zulm. Iza shalla ahadukum lin-nasi falyuhafiz fa inna bihim ad-dha'ifa was-saqim wal kabir wa idza shalla ahadukum li nafsihi falyutawwil ma syaa. Rawah Bukhari wa Muslim. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang daripada kamu sembahyang sebagai imam, maka hendaklah dipendekkan atau ringankan bacaannya, kerana ada di antara makmum terdiri daripada yang lemah, yang sakit dan orang yang tua. Dalam satu riwayat yang ada hajat. Jika salah seorang kamu sembahyang seorang diri, boleh memanjangkan bacaannya mengikut kehendaknya. Hadis oleh Imam Bukhari dan Muslim. Baik, ini pun hadis yang sudah kita biasa jumpa. Anda nampak kamu benar kehormatan seorang muslim. Baik, ini bagaimana jadi imam. Tapi kena ingat hadis ini dia ada, kalau kita mengaji Al-Quran ada sebab nuzul. Kalau kita mengaji hadis, orang kata sebab wurud hadis. Sebab wurud hadis. Kita cari dulu kenapa hadis ini datang, supaya kita tidak memahamkan hadis ini ikut pandai yang sendiri. Okey. Disebut di dalam Sahih Al-Bukhari. Kita cerita sikit. Berlaku satu peristiwa, iaitu pada sembahyang Isyak. Yang menjadi imam ketika itu Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu. Mu'az bin Jabal jadi imam. Maka bila Mu'az jadi sembahyang Isyak, dia jadi imam, dia baca surah yang panjang. Menurut satu sejarah, surah yang Mu'az bin Jabal baca ialah surah Al-Baqarah. Dua rakaat yang awal tu habis dia baca surah Al-Baqarah. Dua rakaat yang awal. Yang dua rakaat yang akhir itu intihah dah, tak baca surah dah. Membaca surah Al-Baqarah sampai habis. Tiba-tiba ada seorang lelaki yang mufarakah dengannya. Mufarakah, bukan niat mufarakah ni di sembahyang semula. Sebab mufarakah dalam sembahyang ni tak ada kaum muslimin muslimat kan. Dulu je kita belajar silap sikit mufarakah. Mufarakah dalam sembahyang memang tak ada. Carilah hadis kaum muslimin muslimat. Nanti dululah, itu bawa lain, bawa pekau lah. Kita main lelaki dulu. Jadi orang lelaki ni bila kaum muslimin dan muslimat kan, bila dia solat, Mu'az bin Jabal ni baca panjang. Itu dah sejarah mengatakan surah Al-Baqarah.
dia mufarakah. Mufarakah wajib. Dalam hadis ni dia beri salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia beri salam. Lepas tu dia sembahyang semula. Dia sembahyang semula. Bukan dia mufarakah kaum muslimin dan muslimat kan, iaitu dia mufarakah, dia niat dalam hati dia mufarakah, lepas tu dia teruskan sembahyang. Tidak. Dia tidak begitu. Bermaksud dia mufarakah dalam hadis ni, dia beri salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lepas tu dia pun diri sembahyang semula. Itu mufarakah semua. Baik. Okey. Nanti kita baca dulu sejarah ni kan, ada banyak hukum dan nak dikeluarkan. Lepas tu kaum muslimin dan muslimat kalian, selesai lelaki itu solat, maka Mu'adh bin Jabal tak selesai lagi. Orang pun mengatakanlah kepada Mu'adh bin Jabal, yang mufarakah ni seorang ni dah ramai, tapi kalau kena tempat kita semua orang mufarakah berlaku. Memang. Jadi orang mengatakan tadi lelaki dia mufarakah daripada kamu. Kata Mu'adh bin Jabal, dia orang munafik. Orang kata munafik lah dulu kaum muslimin. Baik. Itu sebab dia mufarakah je. Kalau tak pergi jemaah langsung, tak tahu munafik tak. Kan kamu sini. Dalam satu hadis Imam Muslim, rahimahullahu taala, dalam satu hadis Imam Muslim, rahimahullahu taala, iaitu bahawa sesungguhnya di kalangan kami dulu membezakan dengan orang Islam dengan munafik itu meninggalkan solat berjemaah. Di zaman Rasulullah, orang munafik dah meninggalkan solat berjemaah. Baik. Habis ya. Berat sikit kamu hukum. Jadi kata Mu'adh bin Jabal, dia adalah seorang munafik. Jadi kaum muslimin dan muslimat kalian, akhirnya satu hari lelaki mufarakah tu, dia nak cerita Nabi sebab apa dia mufarakah. Dia sebab apa yang Mu'adh bin Jabal kata ke dia munafik. Mana hati jugalah dia. Baik. Lepas tu kaum muslim, takdir Allah Subhanahu wa taala, dia nak jumpa Nabi. Dan masa nak jumpa Nabi tu, Mu'adh bin Jabal pun ada sekali. Oh, memang masa tepat. Bismillah. Baik. Dia kata, ya Rasulullah, kata lelaki tersebut, ya Rasulullah, Mu'adh membaca surah yang panjang, sedangkan aku ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iaitu menunggu air untuk sampai ke tempat aku, ladang aku. Sebab dulu dia ni kaum muslim muslimat kalian, datangnya air, jadi dia kena tunggulah air tu. Macam kita di kampung dulu kaum muslim, datang air pada bukit penuh sawah orang, buka batas dia. Lepas tu penuh lah, buka batas dia. Kalau dia tak tunggu, maka air tu menempah pergi tempat lain, tak mengalir tempat air. Jadi Mu'adh ni, dia baca surah panjang, kaum muslimin, sedangkan bimbang air tu menempah tempat lain, tak masuk kebun dia mufarakah. Itu cerita dia. Lalu kaum muslimin dan muslimat kan, Nabi pun dengarlah cerita tersebut. Lelaki, benar ya Mu'adh? Ya. Apakah ya Mu'adh? Engkau datang fitnah ya Mu'adh? Engkau datangkan fitnah kepada orang lain Mu'adh? Perbuatan kau baca panjang tu surah Al-Baqarah, bukanlah biakunil ladzina kafaru. Kamu muslimin, bukan amat tasa'alun. Betul-betul. Lalu kata Nabi, bila kamu jadi imam sesuatu kaum, naklah kamu ringankan solat kamu, kerana ada orang yang lemah, ada orang yang sakit, ada orang yang tua, ada dia kata wazal hajat, ada orang yang jahat hajat. Jadi itu yang timbul hadis itu kerana Mu'adh bin Jabal ni baca panjang. Okey. Baik, itu cerita. Di dalam hadis ini kaum muslim banyak istifadah, banyak perkara boleh diambil ke hukum. Dia kalau misal dia ada dua benda. Yang pertama ialah kaum muslimin dan muslimat, apabila kita nak berhenti dalam solat, kita tengah solat, kita nak berhenti. Contohnya dalam satu hadis Nabi SAW, tidak ada solat apabila didirikan solat fardu.
Ini ramah ni. Bila kita sembahyang sunat, kaum muslimin dan muslimat kalian, tiba-tiba orang qomat nak mendirikan solat fardu. Nabi kata tidak ada solat. Jangan teruskan sembahyang sunat tu. Maka kita berhentilah sembahyang sunat itu. Maka nak berhenti itu macam mana? Macam mana? Maka ada ulama hadis nak berhenti itu dengan ada dua pendapat. Sekarang ni kita tengah baca Fatihah ni. Kalau tengah baca tahiyat tu teruskanlah. Kita sempat kepada Datuk Ihram dengan imam. Tapi kalau kita baru satu rakaat, Datuk Imam dah nak sembahyang dah, berhenti sembahyang sunat tu. Sebab Nabi kata tidak ada solat bila orang berdiri tak fardu. Jangan terus sembahyang sunat tersebut. Tidak afdal. Lebih itu. Jadi cara nak berhenti bagaimana? Ada dua pendapat ahli ulama. Pendapat ahli ulama berhenti begitu sajalah. Tak payah salam-salam. Sebab mereka kata salam-salam ni bila habis solat. Ini hak solat tak habis salam buat apa? Itu pendapat. Dan ada pendapat pula mengatakan salam. Sebab perbuatan lelaki tadi yang Mu'adh baca pandangan, dia beri salam. Itu. Tetapi hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitabnya Muwatta, ada seorang yang mu'af, tahu kaum muslim, keluar darah hidung dia, dan ada orang tu dia terkentut, dia keluar dalam solat, tidak beri salam pun. Maka kaum muslimin dan muslimat, Rasulullah SAW mengatakan barang siapa yang berlaku dalam solat dia, naklah dia menutup akan hidungnya, kita keluar, tak ada pun Nabi suruh beri salam. Ini ada perbezaan pendapat ahli ulama. Nak beri salam pun tak apa, tak beri salam pun tidak apa. Itu yang pertama. Baik. Yang kedua, Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala nak mengatakan ukuran pendek dan panjang ini bukan ukuran makmum. Kalau serah pada makmum, hancur habis solat. Betul? Makmum ni kata pendek, baru makmum ni kata panjang. Tak, betul tak betul? Jadi ukuran pendek dan panjang kaum muslimin muslimat kalian yang Nabi kata bila kamu jadi imam dan kamu naklah kamu ringkaskan, pendekkan. Maka pendek ni kaum muslimin dan muslimat kita tak boleh buat ukuran sendiri. Sebab Nabi SAW tidak mengatakan bahawa pendek ni berapa ayat, tak ada. Tak ada. Jadi kita ambil hadis kaum muslimin dan muslimat. Hadisnya lain tak bukan kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, dinisbahkan pada perbuatan Nabi. Perbuatan. Walaupun Nabi pernah berkata kepada Mu'az, Mu'az, bacalah surah Awasyamsi wa duhaha, bacalah surah Wal-laili iza yaghsha, kata Nabi. Ada dalam riwayat itu. Itu Nabi suruh. Tapi Nabi tegur baca panjang. Tapi tengok Nabi sembahyang macam mana. Diriwayatkan oleh Nabi SAW, Nabi bila sembahyang subuh kaum muslimin dan muslimat kan, Nabi baca 60 ayat dan 100 ayat. Banyak betul. Sembahyang subuh 2 rakaat tu Nabi baca 100 ayat dan 60 ayat. 100 atau 60. Panjang ke pendek tu? Maksudnya pendek lah. Itu pendek lagi. Sebab apa pendek? Sebab Rasulullah larang baca panjang. Kalau Rasulullah larang baca panjang, Nabi baca 100 pendek, bermaksud 100 tu pendek lagi. Kau ada faham betul? Macam tu lah kamu semua. Kalau 100 ayat ni berapa lah Al-Quran? Maksudnya kaum muslimin dan muslimat kalian lebih kurang dekat. Kita kata 1 juzuk ada berapa lah? 10 lah. 10 lah. Masuk 5 lah. Berat tu kaum muslimat kalian. Baik. Ada satu hadis yang meriwayatkan Imam Muslim. Ada seorang sahabat Nabi namanya Abi Sa'id. Abi Sa'id ni kaum muslim, dia datang ke masjid Madinah untuk sembahyang pada Zuhur. Lepas tu orang nak solat dah, orang nak sembahyang dah. Tiba-tiba dia ada hal di kubur Baqi'. Orang nak diri solat dah. Dia ada hal di kubur Baqi', tak dapat daerah. Dia pergi ke Baqi'. Bahkan dia, kalau nak banding daripada surau ni lah, An-Naim ni ke Al-Amin ni, ke Baqi', kat mana?
pun tak tahu juga. Banyak tak tahu malam ini ya. Lebih kurang adalah kesimpang kat jalan. Ada lebih kurang kan? Ada. Dia menguruskan dibakar. Lepas tu dia balik ke rumah dia ada duduk. Datang pula ke masjid. Tiba-tiba kamu Nabi tak rokok lagi. Dekat petang. Cuba sekejap. Orang nak komak sini, pergi ke simpang itu, balik ke rumah sekejap, balik. Di mana suruh anak ini? Al-Amin. Dah tutup aircon dah kau sini. Betul tak? Jadi permasalahan. Jadi jangan buka ukuran sendiri. Sebab bila imam baca panjang, imam tak tidak. Kamu sini. Itu sebabnya dalam surah, dalam dalam surah riwayat lain. Kalau kita baca riwayat Malik dan kitab Muwatta, Abu Bakar radhiyallahu anhu kaum muslimin pernah di malam maghrib, alam nasrah laka sadrak, rakaat pertama dia ulang 10 kali. Rakaat kedua, qul ya ayyuhal kafirun, kaum muslimin dan muslimat kalian, dia ulang 10 kali. Banyak tak banyak? Panjanglah kaum muslimin dan muslimat kalian. Tak ada apa-apa. Baik. Dan dalam satu hadis yang lain, Nabi SAW pernah membaca suratul A'raf, iaitu 2 rakaat salat maghrib. Yang baca kuat surah A'raf itu panjang juga. Tapi dia baca, tapi Nabi tak panjang lagi. Cuma kita je, kalau buat semayang ni panjang je. Kalau buat menyembah, pendek pun je. Kalau buat sembah, kena kopi dah panjang dah, jadi pendek pula. Betul-betul. Kalau buat semayang, kira sangat je. Itu yang manusia ni kan. Cepat sangat dia baca kaum muslimin dan muslimat pula. Dia tak kira langsung. Itu sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kalau dia sembahyang berjemaah ni, tasbih 10 kali. Subhanallah rabbil azim, subhanallah 10 kali. Kita 3 ya. Kalau Nabi sembahyang seorang, rokok dia sama dengan dia berdiri. Lain pula cerita dia. Itu Nabi kaum muslimin dan muslimat dalam bab itu. Tapi kau apa-apa kaum muslim muslimat, ra'ilah makmum itu dengan cara ikutlah kehendak sunnah semua. Jangan ikut kehendak makmum. Makmum bila imam baca inna a'tainakal kautsar, tu aling sungguh tu imam tu. Betul. Dia mengikut tu lalu. Bapa berhenti tu imam. Kan? Tapi belak lah. Dia tahu dah masalah itu. Okey ya. Habis. Sebenarnya tak ada. Kalau sakit kaum muslimin, tapi pernah satu ketika, tapi disetujui oleh makmum. Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah jadi imam solat subuh dengan baca surah Al-Baqarah secara utuh 2 rakaat. Ketika mana dia salam, matahari nak terbit. Itu hebatlah orang seronok dengan Allah Taala. Orang seronok. Baik. Dia orang dah seronok ni, dia berasa kaum muslimin muslimat. Okey, saya ambil pendapat Imam Ibn Qudamah. Imam Ibn Qudamah nak ajar kita kaum muslimin muslimat, dia kata, kalau kita berasa masa berdiri itu, kita berasa sedap berdiri menghadap Allah Ta'ala dalam solat, jangan bergapah untuk rokok. Kan kadang-kadang kita dalam sembahyang masa berdiri itu sedap dia khusyuk, dia seronok je kan. Jangan bergapah nak rokok. Teruskan berdiri, bacalah panjang. Kalau berasa puas barulah rokok. Dan begitu juga kata Imam Ibn Qudamah, kalau kamu berasa seronok dan rokok tu seronok, sedap lama je, jangan cepat nak bangun. Seronoklah dan rokok itu. Baik. Ataupun dalam sujud ni seronok je. Seronok apa tak tahulah kamu sendiri dalam sujud ni. Seronok panjang sujud dia tu. Kadang-kadang lega, sujud lega. Kalau sujud tu seronok dan khusyuk, jangan cepat nak. Itu satu peluang yang Allah Ta'ala beri. Dan setelah kata Ibn Qudamah, janganlah berkira dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tidak berkira sangat dengan kamu. Kita kira kan, berkira sangat dengan Allah Ta'ala. Okey? Cukup sekadar itu, insyaAllah itu sama. Ada salah Ustaz? Boleh? Ustaz, kita maaf Ustaz, sebab dia pergi nanti dia. Sila. Ustaz, berkenaan tayar awal dengan tayar akhir itu dia pergerakan. Jadi ada ustaz yang datang, dia bagi kuliah, katakan apabila pergerakan lebih kepada 3 kali batal. Tapi macam mana tu Ustaz? Saya rasa confused macam
Maksudnya apabila diberitahu oleh ustaz mengatakan masa tak payah awal dengan air itu pergerakan jari apa tu dia kata patah. Ustaz yang berikut dia. Gerak macam mana tu? Boleh ustaz tenangkan sikit supaya kita faham sebenar. Dia macam ni dia buat. Oh, gitu. Gerak tak payah kata pening pula mana pula gerak tak payah awal gerak tak payah gerak. Baik dia kira kan. Sebab apa? Sebab dia beritahu di sini juga. Ya. Dia Imam Syafi'i kata gitu. Baik. Tapi wallahu a'lam, Imam Syafi'i ini orang alim, orang reti, orang cermat. Tapi syarat kena baca habis kitab ni. Kalau tak baca habis, pun habis. Saya baca kitab Imam Syafi'i itu, nama dia kitab tu. Imam Syafi'i kata, pergerak sembahyang, pergerakan yang bukan dalam sembahyang, itu luar sembahyang, 3 kali berturut-turut dengan tidak ada hubung kait dengan solat, batal solat. Tengok Imam Syafi'i ini cantik. Dia tak cuma pergerakan di luar sembahyang yang berlaku dalam sembahyang 3 kali berturut-turut maka batal. Imam Syafi'i tak kata gitu. Jangan bertenuk kawan tu. Imam Syafi'i kata pergerakan di luar sembahyang yang buat dalam sembahyang yang tak ada kait dengan solat, dia tak kait dengan solat, 3 kali berturut-turut anggota yang besar batal solat. Tapi kalau pergerakan itu luar sembahyang, bukan perbuatan solat, bergerak tapi ada kait dengan solat, dia tak batal. Awal contoh. Contoh. Dan kita harus kata contohnya orang yang kurang. Baik. Kurang ni dia tak boleh gaul sekali, dia tak merata. Dia suka banyak kan? Dia tak boleh gaul sekali, tak merata. Allah, dia kena guna. Bila dia gaul macam tu, kaum muslimin dan muslimat kalian, baru sedap sembahyang dia. Kalau sekejap kan, sekejap kan, mengganggu solat dia. Tidak mengganggu, baik dia gaul sekali begitu. Dengan biar banyak, itu tidak batal kerana berkait dengan solat. Itu kata. Itu sebenarnya kata Imam Syafi'i gitu. Seperti mana dalam hadis Rasulullah SAW, riwayat Imam Muslim. Kalau baca hadis ni waktu kejumat, satu hari Nabi tengok sembahyang, Aisyah duduk luar, dia ketuk pintu. Tak ketuk pintu. Nabi tengok sembahyang. Perbuatan Aisyah terganggu Nabi. Bukan tuk-tak tu. Nabi sayang betul kat Aisyah. Sial kat Aisyah duduk di luar. Gitu je, main ganggu gitu. Itu Nabi lah. Kalau kena kita lantak itu kita. Dia mampu. Kecuali itu dia baik. Ada lelaki terus spek. Jadi kaum muslimin, jadi Nabi pun kamu tuan mayang ni. Apa dia? Tuan mayang ni. Jalan. Buka pintu. Gitu. Jadi bila gerak dia gerak. Tapi banyak gerak tu kerana ada kait dengan solat. Sebab perbuatan Aisyah tu mengganggu khusyuknya Nabi. Betul. Itu warak ni. Masa ada anak, dia goyang ke anak tu. Dia buang ke anak dia. Kita tengok batas sembahyang tu ada ni. Berapa kali gerak dia. Sebab ni kalau anak tu mengganggu dia solat. Jadi tak ganggu, ada gerak sama dia. Tu tak apa. Sebab ada berkait dengan solat. Banyak adik lagi kaum muslim. Ingat tak satu ketika ni banyak kaum muslim. Masa kaum muslim pertukaran kiblat ni. Pertukaran kiblat. Nabi SAW kaum muslim dan muslimat kalian, ada orang tak dapat information lagi yang bawa kiblat ni daripada Baitul Maqdis tukar ke mana? Ke Baitullahil Haram. Maka sembahyang 2 rakaat tu. Tengok tu ayat tu datang kata, dua-dua benda berlaku. Yang pertama pula kaum muslim tengok sembahyang, turunnya ayat tukar kiblat. Maka Nabi pun berpaling ke arah mana? Berpaling. Makmum dia tak depan.
Makmum pula dia patut imam. Patutnya imam pun makmum. Betul. Jadi orang ni pergi jalan gitu. Banyak langkah dah. Tak payah langkah sepatah demi sepatah. Selangkah demi sepatah. Tak apa macam kita imam batal mayang, makmum naik. Tak payah selangkah demi selangkah. Langkah lalu. Sebab itu langkah berkait dengan solat. Boleh faham itu? Banyak pusing kaum muslimin lah. Itu satu. Jadi kena pula kaum muslimin dan muslimat gerak tangan dalam tahiyat ni. Banyak kali gerak ni. Ini kaum muslimin gerak macam ni dituntut. Ustaz yang beritahu. Jadi Kita orang biasa ni. Ustaz bukannya habis belajar. Saya tak habis belajar. Kamu muslimat. Betul. Mengaku. Siapa habis belajar? Siapa habis belajar? Orang doktor tak habis belajar. Ilmu Allah Ta'ala ni banyak. Tak habis belajar kamu muslimat. Boleh doktor tak habis belajar ilmu Allah Ta'ala. Itu saya kata tak habis belajar. Bukan tak lulus nak belajar. Tidak. Ya, okey. Saya pakai wakil lah. Wakil lah, bukan tu wakil. Ya. Dia gerak tangan kau dalam tahiyat kaum muslimin. Ada Nabi kaum muslimin, ada Nabi kadang-kadang dia tak gerak. Ada Nabi dia gerak dalam solat. Gerak dalam solat. Maka gerak ni dia tak panggil bilang gerak tu. Tak nama sebab benda tu Nabi suruh. Nabi suruh. Cuma Imam Syafi'i kata gerak asyhadu la ilaha illallah wa sallallahu. Tapi kalau ikut tak ada nas. Itu pendapat. Itu Nabi menggerakkan solat ni. Banyak hadis Nabi gerak gini. Cuma sedikitlah nampak Imam Abu Hanifah kamu gerak tu main pusing sikit. Itu pendapat Imam tu. Tapi pendapat Imam Ahmad gerak gini. Kalau tadi ulama sahihnya pendapat Imam Ibn Huzaimah dia kata Nabi gerak daklah juan. Cuma pendapat Imam Ahmad kata gitu. Maka tak bolehlah kata gerak itu batas solat sebab benda itu adalah hadis suruh. Tapi kalau orang tak gerak pun tak ada jadi masalah tu. Boleh faham itu? Okey. Boleh tanya lagi tu. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Ada lagi? Masa saya menghadiri dulu khusus imam-imam wilayah ni kan. Dan para ustaz-ustaz yang mengajar tu dia kata apabila sembahyang maghrib lepas tu ada ustaz atau tazkirah lah. Dia kata taklah pendek dan solat tu jangan terlalu panjang bacaan atau macam mana pendapat tu? Dia kalau masalah itu kaum muslimin dia tidak berhajat kepada hadis, itu masalah teknikal. Masalah teknikal. Saya pun kalau begitu keadaannya, kalau solat maghrib tu jangan baca panjang-panjang sebab ada kuliah. Itu tak ada masalah. Kalau ada ustaz berpendapat begitu, dalam keadaan macam tu pun tepat juga sebab ada kuliah. Itu tepat dia kata begitu. Kalau sekali-kali dia nak panjang pun tak jadi masalah. Panjangkan kuliah, betul-betul tak ada masalah. Sebab kalau nak bertemu, kalau nak main satu hadis saja tak boleh. Sebab kalau tu imam baca panjang maghrib, nak kuliah kaum muslimin dan muslimat kalian, jadi takut kuliah tu pendek. Kalau kita belajar hadis, kata Nabi SAW, kalau tidak memberati pada umat aku nak suruh mereka ni takhirkan solat isyak. Itu sunnahnya. Tapi kau maklum lah, kita tahu dah perangai jemaah kita ni. Kalau pukul 9 akan beginilah mati dia. Itu macam. Tapi kalau cadangan oleh pengurusan tu, di mana tempat lah. Daripada tempat, setiap tempat muslim lah, maghrib tu pendek lah sikit bacaan dia. Di mana tempat lah. Itu tak berhajat kepada hadis dalam bawah itu. Itu masalah teknikal kehidupan manusia. Kita lebih maklum untuk menguruskan hal dunia kita. Antum bi'a'lamu bi dunyakum. Kamu lebih tahu urusan dunia kamu. Wallahu a'lam. Cukup sekadar ya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.